Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan pengacara majlis, yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Farabi Putrajaya, yang saya kasihi sallallahu alaihi Muhammad, seluruh ahli jawatan kuasa sallallahu alaihi Muhammad Majlis Ilmu Putrajaya. Betul saya? Betul sebut tu. Macam tak kena je. Apa je? Geng Surau Putrajaya. Aku dah lama tak main je gitu. Alhamdulillah, dan sallallahu alaihi Muhammad seluruh tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin sekalian. Alhamdulillah. Okey, saya sebelum kita nak mula majlis ni, saya nak ajak baca doa. Doa ni saya nak minta tuan-tuan tolong beramal dengan dia. Ni saya nak minta sungguh-sungguh ni. Nah, kita vaksin juga. Vaksin juga ikhtiar. Salah satu yang kena ada dekat orang Islam ni, kekuatan yang paling hebat yang ada dekat orang Islam yang tak ada dekat orang lain, nama doa. Doa ni superb ni. Paling istimewa. Cuma satu je, kita sendiri tak confident dengan doa kita. Kita doa, tapi kita sendiri tak confident. Dengan doa ni dia kena ada satu benda nama yakin. Maka ada beberapa doa yang saya nak minta tuan-tuan tolong amal setiap hari. Kita duduk dalam situasi ni, kita tak boleh nak buat apa tuan. Kita memang tak boleh keluar, nak buat macam mana? Kita duduk dalam dia. Pandemik lah, nak masuk pula endemik ni. Endemik ni maksud dia duduk ada dengan kita. Tapi kita nak buat macam mana? Doa. Tuan-tuan, ada beberapa doa saya nak tuan-tuan tolong hafaz. Tolong baca tiap-tiap hari, pagi 3 kali, petang 3 kali. Cuma doa ni, kalau tuan-tuan tak hafal, ni saya hari ni saya ada majlis pelancaran ni sebenarnya, pelancaran kat sini ya. Baru pergi ambil kat kilang tadi. Ni baru kira duk sarat dalam kereta saya lah. Buku nota ni bukan buku nota saja. Sebenarnya saya ada kuliah subuh tafsir Al-Quran setiap hari semenjak daripada PKP awal itulah. Dan setiap hari kami beramal dengan doa ni. Ada hari-hari yang kadang-kadang kita miss dengan doa tu, jadi risau. Pergi satu tempat, tiba-tiba kata apa? Hampir tempat tu tadi ada orang positif kat situ. Kita jadi risau. Adakah waktu kita pergi tu, hari tu kita terlupa baca doa tu? Pasal ada sahabat Nabi SAW meriwayatkan hadis ni, dia bagi tahu, Nabi SAW cerita, siapa beramal dengan doa ni, maka kalau dia amal pagi, dia takkan kena musibah langsung pada hari dia takkan kena musibah. Kalau dia beramal sebelah malam, dia takkan kena musibah sebelah malam dia. Tapi sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia sakit, dia kena lumpuh. Lalu orang semua duk tengok, mai perhati tengok dia. Dia kata apa? Aku tak menipu atas nama Nabi, aku tak menipu atas nama sallallahu alaihi Muhammad, sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tetapi pada hari aku jatuh sakit tu, hari tu aku tak baca doa tu. Dah faham tak? Jadi saya risau. Jadi setiap hari tu nak buat. Jadi saya buat buku nota ni. Dan dalam buku nota ni ada doa-doa dia. Ada doa-doa yang tu. Doa 1, doa 2, doa 3, doa 4, doa 5, doa 6, sampai 9 doa. Termasuk dalam doa ni, ada surah Al-Kahfi ayat 10 pertama dengan 10 terakhir. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, kalau tuan-tuan saya ikut tak hafal doa-doa yang kita nak tu, saya harap tuan-tuan bolehlah ambil seorang satu. Cuma jangan ambil saja.
bayarlah, sama kesian kat saya nak kena bayar kat publisher. Cuma disebabkan pada malam ni kami buat pelancaran, saya memilih tempat ni untuk buat pelancaran sebab saya ambil buku nota berserta doa dan zikir ni. Maka salih ala Muhammad, saya nak bagi special pada hari ni. Tuan-tuan beli 3, saya bagi RM50. Itulah. Ni iklannya, bukan buat jualan kat sini, tak boleh tuan. Beli jual kat luar lagi. Dia salih Muhammad, kalau satu harga dia RM19. Buku tak ada nilai. Yang nilainya ialah apa yang ada dekat dalam. Dan salih Muhammad tuan-tuan boleh jadikan dia sebagai panduan setiap hari. Baik, doa yang pertama, tuan-tuan tolong beramal setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ni ada dalam buku ni, doa nombor 6. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Doa yang kedua. Doa ni tuan-tuan, doa ni yang kedua ni, kalau kita pi dulu, kita singgah dekat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak kencing kan, berhenti tepi highway, nak terkencing lama apa semua, mak kita pun berhenti, ayah kita pun berhenti tepi jalan, masuk lautan. Dia berpesan kat kita, nak kencing tu kena sebut yang ni. Sebut apa? Ampun tok nenek anak cucu tumpang kencing. Kan? Lepas tu jin yang duduk kat dalam tu pun dia kata kita, dia kata apa? Bila masa aku kahwin dengan nenek hang, dia kata. Tiba-tiba panggil aku datuk, dia kata. Subhanallah. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita singgah satu tempat yang kita tak tahu apa benda yang tersembunyi kat dalam tu. Ni kita main ni, apa jaminan kawan sebelah kita tu tak dia sihat? Kan? Majoriti daripada orang, 80% daripada orang yang positif COVID tak ada apa ni dia panggil apa? Tak ada simptom. Itu kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu tu, maksudnya benda tu kemungkinan ada tempat tu. Maka kita nak buat apa? Baca doa ni Nabi SAW pesan. Doa ni doa nombor 7 dalam buku ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksudnya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan ciptaannya. Dua doa. Doa ketiga. Doa ketiga ni ada dekat dalam buku ni, doa nombor 8. Kalau tuan-tuan ada doa nombor 4, nombor 4 ni doa panjang. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak beli buku tu siap-siap, tuan-tuan pergi ambil siap-siap lagi banyak waktu lepas balik saya ni. Sebab doa dia panjang. Doa yang keempat, dan saya harap tuan-tuan boleh baca sama-sama dengan saya sebagai rujukan dia sekali dekat dalam ni. Ataupun kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak ambil, tuan angkat tangan saya, sesuruh dia pergi hantar. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Doa yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan daripada segala penyakit yang berbahaya yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Dan doa yang keempat, tuan-tuan buat amal. Nama doa ni doa Abu Darda. Abu Darda satu hari bila dia balik ke kampung, dia nak balik ke kampung, orang bagi tahu, Abu Darda, rumah kamu terbakar. Dia kata, tak, rumah saya confirm tak terbakar. Dia kata, sungguh satu kampung tu terbakar, rumah kamu dekat dalam tu mesti terbakar. Dia kata, tak, rumah aku tak terbakar. Dia yakin sungguh rumah dia tak terbakar. Sebab apa? Sebab dia beramal dengan doa ni, dan dia sungguh yakin dengan doa ni. Apa doa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim. Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim.
Tuan-tuan, ni 4 doa yang saya nak minta sungguh-sungguh tuan-tuan yang duduk dekat sini tolong beramal. Buatlah 3 kali pagi, 3 kali petang. Beramal sungguh-sungguh, salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tuan-tuan, kita tak ada tempat kita bergantung melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan tak payah duduk susah-susah cari Google kat internet. Saya sedia dah dekat tuan-tuan, tuan-tuan pilihlah. Nah, salli Muhammad, belanja sikit saja untuk keselamatan. Nak belanja waktu sakit sangat banyak. Salli Muhammad. Jadi paling tidak kita belanja sikit saja salli ala Muhammad supaya kita dapat beramal dengan dia dan dia jadi manfaat dekat kita insya-Allah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berada pada waktu salli ala Sayyidina Muhammad Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbullah perbincangan kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bolehkah duk sambut Maulid ni? Saya nak clear yang ni dulu. Pasal letih lah tuan-tuan duk bercakap pasal ni. Tak larat nak bercakap dah. Marah sangat pasal apa? Tak tahu, saya pun tak faham. Dah sungguh, betul-betul marah pasal apa orang nak pergi sambut Maulid. Kalau kamu tak mau, tak apa, tak ada masalah. Tapi tak payahlah sampai kita duk marah orang yang nak sambut Maulid. Saya duk tengok apa yang berlaku dekat tempat kita, tak sampai ke tahap kita sambut Maulid Rasul ni dalam sampai keadaan ekstrim, tak. Sungguh ada setengah-setengah tempat kita tengok dalam video sampai usung, buat patung-patung usung. Tu melampau. Yang tu sungguh kita kata tak patut buat macam tu, itu sudah melampau. Sungguh. Tapi takat kita di Malaysia ni buat apa? Selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu dituntut. Kita main cerita tentang Nabi SAW, cerita tentang kerasulan, cerita tentang kelahiran, cerita tentang nasab keturunan, cerita tentang watak akhlak sirah. Bukankah itu dituntut sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk menceritakan perihal Nabi supaya kita kenal dan cinta kat Nabi SAW? Berimpun ramai-ramai, paling tidak jamu makan. Itu kan? Tidak ni. Salah ke jamu? Nabi SAW suruh kita jamu makan. It'amut ta'am, bagi orang makan. Sungguh, sallallahu alaihi Muhammad. Ayu islami khairan, kata Nabi. Sahabat tanya Rasulullah, orang Islam macam mana yang paling baik sekali? Nabi kata it'amut ta'am, orang yang suka bagi makan. Ni kita bagi makan untuk orang mai duduk dalam majlis. Sampai ke tahap tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang kata apa? Ustaz depa pi majlis tu pasal nak makan je. Pi majlis tu sebab nak makan. Tak apa, janji dia mai. Paling tidak dia ambil juga. Kita ni apa saja jalan dakwah supaya orang ikut dakwah kita buat. Contoh. Saya pernah jumpa seorang lelaki. Dia bawa saya, saya pergi ceramah di satu tempat. Dia ambil saya kat airport, dia bawa datang. Saya tengok dia, saya pun confused. Ini orang Melayu ke orang India? Cara dia cakap tu macam India. Dia kata, Ustaz, saya ni India Ustaz. Oh, ya ke? Saya masuk Islam. Ustaz, saya sekarang ni jadi tok bilal masjid. Saya jadi tok siap masjid, siap khidmat kat masjid. Bagus, kata alhamdulillah. Dan saya sangat suka ngambil ilmu dan saya sangat seronok dengan Islam Ustaz. Tapi dulu saya masuk Islam bukan pasal saya nak Islam. Saya masuk Islam pasal saya nak kahwin. Isteri saya ajak saya masuk Islam, saya nak kahwin. Tapi alhamdulillah sebab tu saya jadi macam ni sekarang Ustaz. Saya sangat suka dan saya sangat bersyukur saya jadi orang Islam. Saya nak khidmat dengan Islam. Apa-apa saja yang menjadi penyebab dia untuk dia dekat dengan Islam tu tuan-tuan, biar pi. Dia nak main sebab makan. Main. Tidak. Lepas ni kita tukar poster. Kita tulis poster tu. Kalau sekarang ni kita apa? Ceramah Maulidur Rasul, jamuan disediakan. Kita tukar, kita tulis tu. Jamuan Maulidur Rasul, ceramah disediakan. Biar dia pemain tu sebab dia nak makan. Makan. Cerita sikit, ada seorang dia ni dekat Pulau Pinang, dia almarhum dah meninggal dah. Satu tempat nama masjid tu Masjid Batu. Memang keras sungguh masjid tu. Sebab dinding dia batu. Sungguh kan. Betul-betul mengerah jugalah. Oh, dia takbir punya kuat lah. Kita pun dia terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Sekejut kita tak biasa. Tuan-tuan semua takbir kuat lah. Satu hari saya berkesempatan duduk sembang-sembang dengan dia. Dia cerita kat saya. Dia kata, Ustaz tahu tak? Waktu tak ustaz lagi. Dia kata, anda tahu tak? Dia kata, Ana ni bukannya passion macam ni. Dulu ni saya ni, dia kata, bab-bab majlis ilmu, bab-bab majlis agama, ceramah saya cukup tak suka. Pergi masjid ni saya cukup tak berkenan Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam, dia kata, cukup tak suka. Satu hari isteri saya kata, abang tu orang tengah duk baca Yasin dekat masjid tu. Abang pergi.
Orang tengah baca Yasin ke masjid tu, pi. Dia kata, aku tak mau. Pi lah bang, nanti mati siapa nak baca Yasin. Pi lah, pi baca Yasin tu. Dia kata, saya pi tu Ustaz, bukan sebab saya nak pi masjid tu. Saya malas bini saya duduk belitiak, kata. Bini perempuan. Dia kata, dah saat motor dia pi. Cuma dia pi, dia akan masuk masjid, dia pi duduk kat luar. Dia duduk kat pagar, dekat masjid ni sokok, duduk kat depan tu. Dia kata, subhanallah, hari tu dia kata, Ustaz Syahmat, saya bukan nak pergi dengar pun dia. Tapi ada satu perkataan yang ustaz tu cakap yang tu masuk dekat dalam hati dah. Nanti mati nak jawab apa dengan Allah. Takat tu je. Macam tu lah lebih kurang. Nanti mati nak jawab apa dengan Allah. Takat tu je. Tetapi tu masuk, dia kata, saya menangis teruk. Balik-balik hari tu, balik sampai rumah, saya menangis. Isteri kata, apa? Pasal apa ni? Awak lah teruk sangat ni. Kalau tahu macam ni tak suruh pergi masjid tadi. Gitu lah. Tapi dia kata sebab benda yang macam tu, kita ubah saya sampai jadi macam ni. Kadang-kadang tuan-tuan, orang main masjid ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, ada benda yang akan sentuh hati dia, kita tak tahu. Tugas kita buat apa? Ajak depa mai. Tuan-tuan, ajak mai lah. Buatlah apa-apa majlis pun supaya depa mai. Dan tuan-tuan tahu tak satu benda yang sangat dekat di hati orang mukmin, nama dia Rasulullah SAW. Tak kira dia siapa. Sungguh tak kira dia siapa. Dia orang baik apatah lagi. Dia orang nakai, orang apa? Kalau sebut tentang Nabi mesti dia akan hormat. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan pernah buat majlis kan Maulid Nabi SAW. Yang mai itu siapa? Yang mai itu termasuk dengan orang-orang yang tak biasa main masjid. Tuan-tuan buat selawat sallallahu ala Muhammad, kita buat tu. Yang mai itu siapa? Geng-geng yang tak pernah main masjid. Masuk selawat apa semua, elok-elok sampai jamu makan. Elok jamu makan, habis jamu makan masuk zuhur. Dia start motor balik entah yang zuhur tak. Ada geng-geng macam ni. Tapi dia pasal apa? Pasal Nabi SAW ni mesti main. Maka alangkah cantiknya tiap-tiap tahun kita buat je majlis-majlis macam ni supaya nak bagi orang dekat, orang kenal dengan Nabi SAW. Mungkin dalam 100 orang yang main, ada seorang tahun ni yang melekat dengan masjid lepas tu. Okey dah, alhamdulillah dapat agak seorang daripada tak dapat langsung. Tuan ni faham ke tak faham? Setuju ke tak setuju ni? Macam tak apa nak setuju ya. Baik. Saya nak bawa beberapa pendapat ulama, perkataan ulama tentang hukum menyambut Maulid Rasul SAW. Yang pertama tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Siapa karang tuan-tuan? Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Dia pernah kredit, pernah apa dia panggil apa? Appreciate, menghargai ataupun memuji tindakan yang dilakukan oleh Raja Al-Muzaffar yang telah menyambut Maulidur Rasul secara besar-besaran. Tak pernah orang buat lagi. Raja Muzaffar ni dia antara yang terawal buat majlis, panggil rakyat semua berhimpun ramai, buat majlis, bagi makan, sambut Maulidur Rasul SAW. Siapa yang ucap syabas, tahniah, puji? Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Dia puji, dia kata apa? Adalah Raja Al-Muzaffar menganjurkan Maulid Syarif sallallahu alaihi Muhammad pada bulan Rabiul Awal dan membuat perhimpunan besar-besaran. Di samping itu, dia ni, yakni Raja Al-Muzaffar ini, seorang yang sangat bersih hatinya, bersemangat, berani, mempunyai semangat keperwiraan, cerdik, alim dan adil. Semoga Allah merahmatinya dan memuliakan kuburnya. Tu di antara yang terawal buat, bukan setakat kita kat tanah Melayu ni. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu melantunkan dan menulis syair-syair untuk memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah menulis, dikala engkau dilahirkan, bumi bersinar terang hingga jelas pasak bumi tidak mampu menanggung cahayamu yang terang, dan kami terus dapat melangkah lantaran kerana terangnya cahaya dan jalan yang terpimpin itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Salihin, antara sahabat lagi yang rajin menulis tentang syair-syair tentang memuji baginda Rasul SAW,
sahabat Nabi bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buatlah apa program pun, yang penting dia program tu bagi jadi manfaat dekat umat. Cerita tentang Nabi, cerita sirah Nabi, selagi tak ada maksiat dekat dalam dia, silakan. Tak ada kot noh, kita tak tengoklah dekat tanah tempat kita ni ada buat majlis, lepas tu ada maksiat kat dalam dia. Tak ada kot noh. Ada majlis Maulid Nabi SAW, panggil artis tak pakai tudung buat konsert dah. Kalau ada, jangan ikut lah. Yang tu bukan hasanah lagi. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Abu Samah, atau nama sebenarnya Syekh Abdul Rahman bin Ismail Al-Maqdisi, salah seorang daripada Syekh Darul Hadith di Damsyik, berpendapat adalah dibolehkan sambutan Maulidur Rasul berdasarkan amalan tokoh-tokoh ulama terdahulu, di antaranya berpusat di Irbil, yakni satu wilayah di Iraq, dan beberapa ulama-ulama kontemporari dan ulama-ulama silam yang menyokong dan mengharuskan amalan menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Elok juga bincang bab-bab macam ni. Sayang tuan-tuan, saya duk tengok orang mula meninggalkan majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal ada orang kata tak boleh. Orang kata tak boleh, tak salah, kita keluarlah. Bukan saya bercakap, ulama-ulama yang bercakap. Siapa di antaranya? Antaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, mengharuskan. Lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Lagi salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Ibnu Al-Hajj Al-Abdari. Lagi Imam Ibnu Battal. Lagi salli ala sayyidina Muhammad, Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Damsyiqi. Lagi Al-Hafiz Syamsuddin Al-Jazari. Lagi Dr. Yusuf Al-Qardawi. Lagi Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Lagi Syekh Abdul Halim Mahmud. Lagi Syekh Atiyah Saqar. Lagi Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, dan ramai lagi ulama-ulama yang lain. Takat yang ulama yang ada tu, dah kita pun lega dah. Tak apa, maksud boleh dah. Yang kata harus ni siapa? Ulama-ulama yang hebat-hebat dah, cukup dah. Kita ni bukan ulama pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan pasal apa ulama-ulama dulu mengharuskan Maulidur Rasul? Dalil dia apa? Dalil dia sallallahu alaihi Muhammad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil itsnain. Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa hari Isnin. Pasal apa Nabi duk puasa hari Isnin? Sahabat tanya. Nabi rajin sungguh puasa hari Isnin. Pasal apa? Nabi SAW sebut, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Isnin ni hari aku dilahirkan, dan pada hari tersebut juga Al-Quran diturunkan ke atasku. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita sambut Maulid Nabi setahun sekali je. Tu pun makan. Cuma malam ni tak ada lah makan. Cuba pekat balik habis orang Putrajaya, pekat balik kampung habis. Cerah jalan Putrajaya saya tengok ni. Kan? Selalu traffic light tu ada kat 3-4 biji kereta. Ni tinggal sekereta saya sebiji je. Pekat balik habis kata Ustaz. Sallallahu Muhammad. Oh, cuti depa lepas geram. Depa jangka lebih apa 50,000 kenderaan duk ada jalan menghala ke balik ke kampung masing-masing. Semoga simak tuan-tuan, tak apalah pekat-pekat lepas geram balik jumpa mak ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sambut setahun sekali cerita tentang Nabi, main makan-makan sama-sama, salli ala sayyidina Muhammad, selawat pada Nabi SAW. Nabi sambut birthday dia setiap minggu. Kita bila satu benda besar-besar selalu kita puasa Nabi SAW. Bila Nabi sampai di Madinah, orang di Madinah pekat-pekat puasa.
Orang-orang Yahudi di Madinah puasa. Nabi tanya, ni puasa pasal apa? Oh, mereka puasa ni pasal meraihkan dan merayakan peristiwa besar yang berlaku. Nabi Musa dan pengikutnya terlepas daripada sekaman Firaun. Kata Nabi Muhammad SAW, kita lebih layak kepada Musa lebih pada mereka. Maka kita pun kena puasa. Satu hari yang rakyat semua, manusia, orang Islam semua berhimpun di satu tempat nama Arafah. Orang yang tak pi berhimpun di Arafah disunatkan untuk berpuasa pasal peristiwa tu peristiwa besar. Kan? Sanak Allah Muhammad. Apa-apa cerita-cerita kisah-kisah besar yang berlaku, Nabi SAW suruh puasa. Dan satu peristiwa besar yang berlaku dan diingat pada setiap minggu oleh Nabi SAW, iaitulah hari kelahiran baginda Rasul SAW. Setiap minggu kita sambut birthday, potong kek, bubuh lilin kat atas. Tok Wan kita punya birthday, umur 90 tahun, 90 kek kat atas, 90 lilin kat atas. Tiup orang tu, cabut gigi-gigi dia. Tak betul tu. Kalau nak represent 10 tahun, dia satu lilin besar. Dia betul tak ilmu tu? Mau tak tahu dia buat selalu. Kalau umur 5 tahun, anak kita 5 tahun, 5 lilin kecil. Kan? Kalau umur 15 tahun, cucuk sampai 15 penuh kat situ. Satu lilin besar mewakili 10, kemudian 5 lilin kecil, 15. Macam tu lah lebih kurang. Umur 20 tahun 2 lilin besar sebagainya. Kena umur 90 tahun untuk orang kita tu 9 batang lilin besar kat situ. Nak buat birthday, makan kek, silakan, tak ada masalah. Cuma soalan yang saya selalu tanya macam ni lah, sebenarnya tiru siapa tak? Tiru siapa buat sambut birthday makan kek? Tiru siapa? Tak tahu, kita pun tiru siapa pun, kita pun tak tahu. Buat je lah Ustaz, tak apalah, tak ada masalah apa. Nyanyi pula kat atas. Selamat hari jadi, selamat kan macam tu kan? Happy birthday to you, makan ubi kayu, tidur dalam kelambu, mimpi jumpa hantu. Tukarlah Islamik sikit. Allah selamatkan kamu, deng 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 deng. Allah selamatkan kamu, deng deng deng. Allah selamatkan Ismail Ulam Raja. Allah selamatkan kamu. Tang potong kek makanlah tuan-tuan. Cuma persoalan satu je, tang pacak lilin tu, yang tu ambil mana? Kalau dia ada kaitan dengan kefahaman dan urusan agama orang lain, jangan. Nak kena wish apa semua. Nabi sambut birthday dia macam mana? Puasa. Kita rajin nak puasa apa? Kita taklah. Puasa hari tu birthday. Hari tu birthday tak puasa, buat makan. Tak apa, buat je makan. Cantiknya buat sekali doa selamat. Kan? Mai hari tu sambut, amai anak-anak beranak pekat-pekat balik apa semua. Hari ni birthday mak. Depa prank mak depa sekali. Tak nak buat duit gantung tu, ikat dia punya. Buat tu elok mak buka kotak, belon terbang. Panik mak tu. Sudahlah, kesian kat orang tu. Apa dah. Kesian kat dia tuan-tuan Saudara Muhammad. Saya pun share kat video tu. Kesian kat masjid tu. Tuan-tuan Saudara Muhammad. Alangkah cantiknya berhimpun ramai hari tu, solat jemaah, kemudian solat hajat. Tidak? Mendoakan kesejahteraan, panggil anak-anak semua buat majlis Allah Rabbi. Salam ada sama tuan-tuan. Nabi SAW puasa hari Isnin. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW menzahirkan kesyukuran atas nikmat dia dilahirkan pada hari tersebut dengan Nabi SAW berpuasa pada hari tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi kita disunatkan apa? Meraihkan juga kelahiran Nabi SAW pada setiap hari Isnin, puasa. Pasal apa puasa hari Isnin? Nabi puasa hari Isnin, sunnah Nabi SAW, disunat pada kita. Pasal apa Nabi puasa Isnin? Pasal Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Jawapan dia adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hari itu juga buat apa? Baca Quran. Hari Isnin, saya nak cadang kat tuan-tuan, hari Isnin, tuan-tuan yang duduk ada depan saya ni dan tuan-tuan yang duduk tengok melalui Facebook ni, saya nak cadang setiap hari Isnin kita baca sirah Nabi dekat anak-anak kita.
baca kisah Nabi, buka kitab Syama'il, buka kisah-kisah Nabi, cerita. Ni ada satu buku, kok tuan-tuan tak ada rujukan ni, buku mukjizat Nabi SAW. Buka buku ni, cerita kisah-kisah mukjizat yang jadi dekat Nabi SAW, bagi anak-anak kita tahu. Anak-anak kita, pasal apa cerita tu? Pasal hari tu meraihkan kelahiran baginda Nabi SAW, bersedekah dan sebagainya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Lagi ada yang berlaku kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Lahab setiap hari Isnin diringankan azab dia. Azab dia diringankan pada hari Isnin. Pasal apa? Dalam Sahih Al-Bukhari tercatat, dalam kitab Fathul Bari yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, cerita As-Suhaili telah menyebutkan daripada Ibnu Abbas, daripada Al-Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, tak kala Abu Lahab meninggal dunia, aku bermimpi bertemunya selepas setahun pada seburuk-buruk keadaan. Siapa? Al-Abbas. Mimpi jumpa siapa? Jumpa Abu Lahab selepas setahun dia terbunuh, lepas daripada peristiwa Badar. Bila tengok tu, Allah teruk sungguhlah keadaan Abu Lahab. Lalu dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidak aku dapati selepas kamu sebarang kerehatan kecuali azab yang diringankan ke atasku pada setiap hari Isnin. Sebab apa? Sebab yang demikian kerana Nabi dilahirkan pada hari Isnin, dan Suwaibah, yakni hamba dia tu, hamba pada Abu Lahab tu, Suwaibah tahu kata Nabi SAW telah dilahirkan, mai balik cerita ke Abu Lahab, Aminah dah bersalin dah. Dia seronok, dia gembira. Lalu dia membebaskan Suwaibah tu, dimerdekakan Suwaibah sebab bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Dan disebabkan demikian, dia diringankan azab seksa pada setiap hari Isnin. Nak bersalin semua, masuk isyak dah. Mau masuk isyak, nak berhenti azan dulu tak? Terus ya? Terus ya? Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah berapa kisah yang kita cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang Maulid Nabi SAW. Kita berhenti siap untuk azan, kita raikan azan. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru masuk tajuk kita pada malam ni. Tadi mukadimah. Oh, masya-Allah. Tak sangka pula nak cerita bab apa ni, bab pasal Maulid tu pun sampai masuk tu Isyak kan. Tak apalah, insya-Allah tuan-tuan, saya nak petik kalam dan perkataan Ibnu Qayyim tentang 6 bentuk syafaat Nabi SAW nanti di Yaumul Qiyamah. Ada 6 bentuk syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan kita ni semua ni termasuk daripada golongan yang akan mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dia syafaat Nabi SAW ni sangat, syafaat ni apa? Pertolongan. Kita sangat-sangat mengharapkan pertolongan nanti di Yaumul Qiyamah. Susah keadaan di Yaumul Qiyamah ni, susah sangat. Maka tuan-tuan saudara Muhammad, kita minta supaya Allah masukkan kita daripada golongan orang yang mendapat pertolongan. Banyak syafaat, banyak bentuk syafaat. Syafaat Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti Quran akan datang hari kiamat nanti bagi syafaat kepada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sahabat-sahabat dia, orang yang bersahabat dengan Quran. Lagi yang akan mai syafaat kita nanti di yaumul qiyamah, puasa mai depan Allah. Ya Allah, dia ni menahan dirinya daripada makan dan minum dan syahwatnya pada siang hari kerana aku. Ya Allah, berilah syafaat dekat dia. Yang akan bagi syafaat kita lagi di yaumul qiyamah nanti anak-anak kita yang soleh. Kan, ada seorang dapat nikmat, duduk dalam syurga, dapat darjat yang tinggi. Pasal apa ni? Saya tak buat amal setakat macam ni, saya tak rasa saya buat amal sampai macam ni. Kata dia, kamu ada seorang anak yang sentiasa beristighfar untuk kamu. Dalam riwayat cerita, seorang anak pegang baju ayah dia, pergi jumpa ayah dia kat padang mahsyar, pegang baju ayah dia, bawa pelari nak masuk dalam syurga. Malaikat tahan, ni pasal apa nak bawa orang ni? Dia kata, ni ayah saya nak bawa masuk, dia masuk syurga. Tak boleh, ayah kamu belum selesai lagi. Saya nak masuk syurga lagi, ayah saya tak mau masuk syurga lagi kalau ayah saya masuk syurga. Lalu Allah tukarkan ayah dia tu kepada bentuk yang lain. Dia kata, adakah itu ayah kamu? Tak, bukan. Lalu dia lepaskan. Nak cerita anak yang soleh, dia berusaha untuk bawa anak mak ayah dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi syafaat sahabat-sahabat yang baik. Lepas tu duduk kat dunia ni biar berkawan dengan orang baik-baik. Syafaat Nabi SAW cerita, ada seorang yang pergi depan Allah, dia ahli syurga. Dia kata ke Allah, ya Allah, ada kawan saya dulu waktu hidup di dunia, dia ni pergi masjid solat sama dengan saya, puasa sama dengan saya, pergi haji sama dengan saya, tapi saya tak jumpa dia dekat syurga ni. Saya tak nampak dia kat mana. Lalu Allah kata dia duduk dalam neraka. Lalu Allah kata, pergi kamu masuk dalam neraka tu, kamu keluarkan segolongan yang kamu kenal daripada neraka tu. Lalu Allah tukarkan bentuk jasad dia, jasad yang tak dibakar dalam api neraka. Dia masuk separas lutut, diceritakan dalam riwayat. Cari dan dia keluarkan sebahagian yang dia kenal daripada ahli neraka tu. Dia keluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga. Syafaat sahabat-sahabat baik. Jangan duk bergaduh dengan orang. Jadi tengok sebelah-sebelah kawan-kawan sebelah kita tu. Silap dia itulah tolong syafaat kita nanti di akhirat.
Cari. Kalau kenai, nak pi tolong sampai masuk dalam neraka ni tuan-tuan, ni bukan calang-calang orang cerita dia. Nombor satu kenai. Kalau tak kenai tak cari. Sakat selisih kat koridor tu, selisih tu. Nama apa tak tahu, tak cari kot kat akhirat. Betul tak? Cari ni yang kenai. Mana kawan aku ni nama sekian-sekian ni? Tak jumpa dia. Ya Allah, dalam neraka dah. Kenai. Nombor dua, sayang. Kalau tak sayang tak cari. Meluat lagi tak cari. Ni, ya Allah, mana kawan ni seorang ni? Duduk dalam neraka, pada muka biar mereput dia kasut. Dia meluat aku kat dia. Kan agaknya lah. Tapi sayang carilah. Ya Allah, kat mana lah sahabat kita ni, ya Allah, sedihnya, masya-Allah. Duduk dalam neraka, ya Allah, nak pergi keluar, nak pergi buat keluar. Masuk tengok, yang ni kena juga. Buat keluar sekali lah. Yang ni kena juga. Buat keluar sekali lah. Loh, ni Game Putrajaya ni awak duduk dalam ni. Astagfirullahalazim, tarik buat keluar ni lah. Ceritanya buat baik dengan orang. Buat baik dengan orang tolonglah kita. Dunia orang tolong, akhirat lagi orang tolong. Itu di antara syafaat-syafaat. Tapi dalam banyak-banyak syafaat ada satu syafaat. Ada syafaat Allah dah. Ada syafaat para malaikat pun ada. Ada syafaat Allah cerita dalam Quran tentang syafaat Allah, syafaat para malaikat. Ada satu syafaat dia panggil syafaatul uzma, syafaat yang paling hebat, iaitu syafaat Nabi SAW. Maka kita nak tengok ada 6 syafaat, bentuk syafaat untuk Nabi SAW sendiri. Pada sisi Nabi saja ada 6 bentuk syafaat yang diceritakan oleh Ibn Qayyim dalam risalah dia. Yang pertama dia panggil syafaatul kubra. Asy-syafaatul kubra. Syafaat yang besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syafaat yang besar kerana hanya Nabi SAW yang dapat melakukannya. Seluruh Nabi dan Rasul sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Ketika berada di yaumul hisab, waktu tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keadaan padang mahsyar yang begitu dahsyat. Dahsyatlah bangkit-bangkit di padang mahsyar ni tuan-tuan. Kita ni subhanallah yang paling kecil. Umat Nabi Muhammad yang paling kecil di antara umat-umat yang ada. Nabi Adam 60 hasta punya tinggi. Nabi cerita, makin lama makin kecil. Kita kecil-kecil je nak banding dengan dia pun. Badan besar-besar, umur panjang-panjang, kita umur kecil-kecil. Bangkit padang mahsyar jauh tempat. Depa kalau besar-besar sekali langkah, mungkin sekali langkah tu kita mau berapa puluh langkah baru nak sama satu langkah dia, agak dengan badan besar macam tu kan. Lepas tu dengan keadaan orang yang besar berhadapan dengan situasi berbeza dengan orang-orang yang kecil, tekanan yang dia hadapi tu lebih besar mungkin. Kesian dekat umat Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bangkit di padang mahsyar ni, berdirilah dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Ibnu Katsir petik perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, cerita bila kita bangkit pergi berhimpun satu tempat, berdiri tu di tempat yang sama 70 tahun. Siapa dapat pijak tapak kaki dia macam ni, nikmat. Sebab biasanya semua orang pijak ujung-ujung jari. Ujung jari ni bersempit ni, ujung jari pijak. Panas dia jangan cerita. Kita kalau panas-panas ni ada angin-angin sejuk sikit tak apa dah. Ni angin tak ada, pokok teduh tak ada, yang ada matahari terpacak atas kepala. Nabi cerita 1 mil. Sahabat kata 1 mil, kami tak tahu 1 mil tu jarak macam mana, tak tahu. Panas duduk di atas ni, berpeluh ni Allah, tenggelam masing-masing dalam peluh. Ada takat perut, ada takat dada, ada yang ni, ada yang duduk lemah dalam peluh. Pi cari siapa boleh tolong. Waktu ni dalam sebuah riwayat cerita ada peranan seorang yang memberikan nasihat, nama dia ulama. Rupanya ulama berperanan bukan takat dunia, di padang mahsyar pun kita cari ulama. Kita nak buat apa ni? Ulama ni sebut kita pergi cari para nabi. Jom kita pergi cari para nabi. Kita tak tahu apa-apa ni, bangkit-bangkit di padang mahsyar ni semua terpinga-pinga. Ni hari apa ni apa jadi ni, tak tahu. Jom kita pergi cari para nabi. Nabi mana ni? Ulama ni kata,
jom kita pergi cari Nabi Adam alaihi salam. Dia Tok Wan kita, datuk kita. Orang utara cakap Tok Wan, datuk kita. Dia mesti boleh tolong kita. Pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, tak bolehlah hari ni, aku malu dengan Allah. Aku tak pernah tengok Allah murka sampai macam ni. Pergi cari Nabi lain. Pergi cari lepas satu Nabi, lepas satu Nabi, lepas satu Nabi. Akhirnya kita berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa kata, pergi dekat Muhammad. Pergi dekat Muhammad. Muhammad telah dijanjikan syafaat. Tuan-tuan, nampak flow tu macam mudah saja. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak suasana dia macam mana? Dalam ramai-ramai ni, orang yang duduk depan, beberapa orang yang duduk lead ni, yang Nabi SAW cerita ni, yang pergi berjumpa dengan Nabi Adam, yang berjumpa dengan Nabi Musa, yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim ni kita ni yang duduk Putrajaya ni, duduk tang mana waktu tu? Ni bukan cerita 10 orang. You entah berapa bilion, trilion manusia yang berhimpun di satu tempat. Kitab Al-Ahwal Abu Bakar Ad-Dunya, Ibnu Abu Bakar Ad-Dunya cerita, turun malaikat penduduk langit pertama turun. Bila dia turun, jumlah depa lagi ramai daripada penduduk dunia ni. Turun langit kedua, lagi ramai daripada penduduk langit pertama. Turun langit ketiga, lagi ramai. Semua berhimpun sampai langit ketujuh di satu tempat nama mahsyar. Kita sendiri pun sesak dah. Ni ramai lagi ni. Tu tak campur-campur lagi dengan haiwan-haiwan yang lain yang semua akan ni. Bangkitlah kambing, bangkitlah rimau, bangkit singa, gajah, semua pekat-pekat bangkit waktu tu. Allah cerita untuk selesaikan masalah mereka. Tuan-tuan, kita dengar, oh kita ramai-ramai pergi jumpa Nabi Adam AS. Ya betul, kisah tu Nabi SAW cerita. Tapi dalam ramai tu, kita duduk kat mana? Adakah kita duduk sekali yang grup tu? Tak tahu. Adakah benda tu jadi dekat sana tu? Dah manusia trilion ni, manusia yang begitu ramai ni, benda tu mungkin jadi tu dekat Perlis tu, yang kita duduk kat sini ni, yang tak tahu apa jadi kat sana. Faham tak faham lah? Fikir. Sampai last jumpa Nabi SAW. Soal lagi sekali, kita jumpa tak? Kita berjumpa tak? Kalau kita berjumpa, alhamdulillah. Lepas tu selawat banyak-banyak. Selawat banyak. Orang yang paling afdal untuk menerima syafaatku nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang paling banyak berselawat padaku. Selawatlah. Selawat. Al-mar'u ma'a man ahabba, kata Nabi. Seorang lelaki dia kata apa? Dia malu nak tanya kat Nabi SAW, Rasulullah. Sayyidina Muhammad. Dia malu nak tanya duduk dia dengan Nabi tu macam mana. Lalu dia tanya kat Nabi dengan bahasa yang berlapik, Rasulullah, macam mana kalau kita cinta kat seorang tu, tapi amal dia tak sama macam orang tu? Macam saya dengan Faizal lah, tempat Acai ni. Kata saya sayang sangat kat dia, cinta sangat kat dia, tapi dia amal dia wali-wali Allah punya. Saya ni orang maksiat, tapi saya sangat cinta kat dia. Takut bangkit pada mahsyar nanti dia dapat peringkat tinggi, kita dapat peringkat bawah. Tapi macam mana ni? Tambah-tambah Nabi SAW, mereka sangat cinta kat Nabi, tapi mereka tahu amal mereka terang dah. Pergi mengadu kat Nabi Rasulullah, macam mana keadaan dia, orang yang sangat mencintai seseorang, tapi amal dia tak sama macam orang tu, tapi dia sangat cinta kat orang tu. Amal dia tak sama, martabat dia tak sama, kedudukan, darjat tak sama. Macam mana Rasulullah? Nabi SAW jawab satu perkataan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Oh, lega, alhamdulillah, sebab dia harap dia bersama dengan Nabi SAW. Cintalah kat Nabi, nanti bangkit jumpa Nabi. Yang paling best, bangkit-bangkit tepi Nabi SAW, lagi settle, selesai masalah. Kan? Sebab saya duduk baca hari ni, saya risau. Betul-betul, oh kita berjumpa Nabi. Kita tu betul ke kita tu duduk sekali? Entah-entah benda tu jadi jauh pada kita, kita pun tak tahu apa-apa. Duduk serabut, duduk pening, duduk masalah. Orang duduk selesai dah kat sana, kita tak tahu apa-apa kat sini. Betul tak?
Tuan tengok tak cerita riwayat akhir zaman petang-petang buku hari Jumaat 7.30 ni. Hari ni pun ada pukul 5 petang. Sebelum nak pi program tu, saya duk baca kisah Nabi Isa. Kisah Imam Mahdi, kisah Nabi Isa AS. Waktu berlaku fitnah-fitnah pada zaman Nabi Isa, berlaku peperangan sebelum tu Imam Mahdi pergi perang. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu berlaku peperangan tu, orang-orang yang pi berperang bersama dengan Imam Mahdi ni, seluruh dunia akan pi duduk dengan dia bai'ah dan berlaku peperangan. Daripada grup yang pi perang ni, yang pi perang dengan Imam Mahdi ni, Imam Mahdi pimpin depan ni, pi perang sekali dengan bangsa Rom ni, pecah 3 lagi. Satu grup murtad, pi perang ni, duduk sekali dengan perang tersebut, bertempur dengan perang. Nabi sebut 1/3 murtad, 1/3 lagi mati syahid, 1/3 dapat kemenangan. Tu yang ikut perang ni. Kita ni tuan-tuan boleh bayang tak kalau Imam Mahdi tiba-tiba diisytiharkan, Imam Mahdi dah muncul. Ni tuan-tuan yang duduk di Putrajaya ni, nak kena pi, sanggup tak tinggal kereta yang duk bagi tu? Sanggup tak nak tinggal harta yang duk duit dalam bank tu? Ni hutang-hutang yang banyak duk ada ni. Yang pi sekali pi perang tu pun 1/3 out. Ni kita ni. Waktu cerita pakat-pakat pergi berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam tu, Nabi Isa ni seorang aja tuan-tuan. Waktu selesai terbunuhnya Dajjal, Nabi Isa bawa sekelompok daripada orang ni pergi sembunyi dekat satu bukit. Pasal apa? Ya'juj Ma'juj dah keluar. Waktu tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu tu satu kepala lembu nilai dia 1000 dinar punya mahal, sebab tak ada benda apa. Semua yang selamat ni ialah daripada Ya'juj Ma'juj yang merosakkan seluruh alam ni, sampai Nabi kata bila bangkai daripada dia mati ni sampai tak ada tempat melainkan semua bangkai Ya'juj Ma'juj tu. Yang selamat ni ialah yang ikut Nabi Isa alaihissalam, pergi sembunyi belakang bukit. Soalan dia tuan-tuan, dalam kelompok Nabi Isa tu, kita ni kalau takdir Nabi Isa tu berlaku tu, kita duk ada, agak-agak kita nak duduk tak dengan dia waktu tu? Tak tahu kan, ni benda ni jadi kat mana tu? Sallallahu Muhammad dekat belah Syam tu, ni kita ni duduk mana ni? Faham tak ni? Dahsyat. Tak tahu. Fitnah akhir zaman lebih dahsyat pada mahsyar nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ada seorang yang Allah kurniakan kepadanya syafaat paling hebat. Dia panggil syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra, iaitulah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan tolong semua orang waktu tu berkat daripada syafaat. Cuma risau kita, adakah kita mampu untuk dapat syafaat Nabi SAW? Saya selalu sebut, kita duk cakap je selawat, cinta Nabi, kan? Tapi jauh sudut hati kita, kita tahu sebenarnya tahap cinta kita kat Nabi itu takat mana. Saya takut kita duk bohong, tuan-tuan. Saya takut macam tu lah. Bukan kata kat tuan-tuan lah, saya takut, saya kata kat saya ni, saya takut bohong je. Mulut je cakap sayang. Tapi hati tak pernah. Pasal orang duk kata majlis Nabi SAW tak pergi ke? Oh nak pergi. Pasal apa? Kan cinta Nabi. Orang duk tengok, orang duk nilai. Oh kita nak tunjuk yang kita cinta Nabi pasal orang duk tengok. Tapi jauh di sudut hati kita tak ada pun, tuan-tuan. Tak ada pun. Saya tak tahulah tuan-tuan kan. Saya takut saya. Risau kita, tuan-tuan. Nombor 2, syafaat kedua. Nak habis ni, tuan. Lagi 10 minit kita berhenti. Boleh lah. Hangguk pun tak mau suruh berhenti awal ke apa? Ya. Yang kedua, kalau tak habis kita berhenti. Takat berapa nanti kita sambung cerita lain pula ni. Yang kedua,
syafaat Nabi untuk orang-orang yang beriman, yakni mereka yang calon penghuni syurga dah. Dengan syafaat itu mereka dimudahkan masuk ke dalam syurganya. Dan hadis ini diceritakan dengan panjang lebar dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Depa ni ahli syurga dah, geng-geng syurga dah, geng-geng layak masuk syurga dah. Tapi lambat proses masuk syurga ni, lambat. Dengan syafaat Nabi SAW terus masuk syurga. Dalam kitab cerita, kitab Nihayah Ibn Kathir, waktu kita nampak neraka tu semua jatuh melutut, takut jatuh lutut. Allah cerita, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walau tara idil mujrimuna, Nabi kata wa tara kullu ummatin jathiyah, kamu melihat manusia semua jatuh melutut. Punya takut tu jatuh melutut, tak berani nak angkat dah, tak tahu nak, lembut badan ni, lembik dah sebab takut pada neraka. Dosa banyak. Kita tahu dosa kita banyak. Dosa neraka tempat dia. Bukan cerita kalau masuk sat keluar tak apalah, masuk sat. Jangan, satu saat pun kita takkan mampu untuk berhadapan dengan azab neraka. Takut. Tapi ada bangun orang ni, bangun. Siapa orang yang bangun ni? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni tuan-tuan nak jadi orang yang dipanggil oleh Allah waktu ni, tuan-tuan kena buat apa ni? Yang pertama, tatajafa junubuhum 'anil madaji', merenggangkan usuk-usuk mereka daripada tempat tidur waktu orang lain semua sedang tidur. Bangun qiyamul lail. Buat apa lagi? Salih al-Samad, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Doa minta pada Allah dengan takut dan harap. Merayu merintih sungguh-sungguh. Saya sebut awal tadi ni, kita bincang tentang doa. Doa ni satu kena yakin. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian daripada harta mereka infakkan. Bangun orang ni, bangunlah. Orang-orang yang bangun rajin bangun tahajud. Pasal apa ni Allah panggil ni? Pasal apa ni? Muhammad, bawa umat kamu yang ni masuk terus pintu syurga belah kanan. Terus masuk syurga. Terus masuk syurga. Ni dosa-dosa ni tak pandang dosa dah, tak pandang dah. Terus masuk syurga. Allah seronok masuk syurga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Mana nak ni? Syafaat Nabi SAW, pemudah-pemudah masuk syurga. Yang ketiga, syafaat Nabi SAW kepada orang-orang yang beriman juga, tapi melakukan maksiat waktu hidup kat dunia. Mereka menurut pada hisab patut-patut masuk neraka dah, tapi Nabi SAW memohon syafaat kepada Allah dengan zat yang maha pengampun, mengampuni dosa-dosa mereka semua. Ada orang macam ni, dosa ada. Sampai dekat padang mahsyar tu, nak melintas titian sirat, dosa jatuh. Duk bergayut dekat titian sirat tu sebab nak jatuh disebabkan dosa-dosa dia. Nabi mai tolong angkat bagi syafaat. Nabi syafaat dekat timbang hisab. Nabi syafaat orang berdosa. Yang kelima tuan-tuan, yang keempat, syafaat Nabi SAW bagi penduduk-penduduk neraka yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk neraka sebab dosa-dosa mereka. Nabi dengan syafaat Nabi, mereka dikeluarkan daripada neraka Allah. Yang kelima, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, syafaat Nabi SAW bagi penduduk syurga, dalam syurga dah, ahli syurga dah. Lalu dengan syafaat Nabi SAW ini, penduduk-penduduk syurga itu ditinggikan darjatnya ke dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Ahli syurga dah dapat darjat tinggi dalam syurga berkat syafaat Nabi. Dan yang keenam, syafaat baginda Rasul SAW
kepada ahli keluarga baginda yang meninggal dalam keadaan tidak Islam, khususnya Abi Talib. Khidmat dekat Nabi, jaga Nabi, bantu Nabi, tolong Nabi. Tetapi waktu mati dia, Nabi ajak dia untuk mengucap ikut Nabi SAW, dia tak mau, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan dia tidak Islam. Lalu dia mendapat ringan azab, iaitu 2 batu daripada neraka diletakkan di tapak kakinya sehingga menggelegak otak dia. Nak cerita, jangan duk terfikir batu kat tapak kaki yang menggelegak otak, tubuh badan elok. Nak cerita otak ni paling jauh pada tapak kaki pun menggelegak, bayangkan apa yang jadi dengan tubuh badan dia. Macam itulah. Seringan azab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka inilah 6 syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang manusia akan peroleh di akhir zaman, di hari kiamat nanti. Maka tuan-tuan, berdoalah kepada Allah. Kita ni tak ada apa-apa tuan-tuan, amal kita sikit sangat. Dahlah amal sikit, dosa pun banyak. Dahlah amal sikit, dosa banyak, jauh pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita langsung tak ada ingatan dan cinta kat Nabi, sia-sialah, tak ada apa dah kita ni. Tak ada apa dah. Paling tidak tahu amal sikit, dosa banyak, paling tidak ada satu benda, cinta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak. Kalau amal sikit, dosa banyak, cinta pun tak ada, apa lagi yang ada kat kita ni? Tak ada apa dah. Maka tuan-tuan, berusahalah untuk kita mendapat cinta kepada Nabi SAW. Doa pada Allah sekali-sekali angkat tangan doa, ya Allah, masukkanlah ke dalam hatiku rasa cinta kepada baginda Rasul SAW. Bagi sekali ada rasa, bagi Allah masuklah hati kita, masuklah hati. Ya Allah, tak ada orang yang aku cinta. Kalau sebut nama Nabi boleh mengalir air mata. Cerita tentang Nabi boleh mengalir air mata. Teringat tentang Nabi, nangis. Teringat, rindu kat Nabi, rindu menangis, keluar air mata. Ni tak pernah sekali pun keluar air mata sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang demikian, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi manfaat. Tuan-tuan, salli ala Muhammad.